Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Bersua lagi dengan saya, Cikgu Mali. Kali ini Cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk kita melukiskan histogram dalam tajuk sukatan serakan data terkumpul, iaitu bab 7 tingkatan 5. Okey, yang pertamanya, pelajar akan diberi satu jadual dan dalam jadual ini dah diberi selang kelas dan juga dah pun diberi kekerapan. Kalau tak diberi kekerapan, maksudnya kita kena cari dulu. Okey, itu cikgu dah tunjukkan dalam video sebelum ini. Selalunya dalam peperiksaan, pelajar biasanya diberi satu sahaja selang kelas. Misalnya diberi 50 hingga 59. Kalau diberi satu sahaja selang kelas dan yang lain ini kosong, tidak diberi, jadi pelajar kena isi. Jadi maksudnya kalau dalam kes macam ini, kita nak isi dia, ialah kita kira dekat sini bermula daripada 50. Lepas tu kita kira 50, 51, 52, 53, 54. Maksudnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang 5 ini dipanggil saiz selang kelas. Saiz selang kelas. Okey, 5. Dikira dari 50 hingga 54. Jadi selepas 54 mestilah 55. Dan dikira lagi lah 55. Kalau bermula dari 55, jadi kita kira sebanyak saiz selang kelas 5. 55, 55, 56, 57, 58, 59. Ada 5. Jadi sehingga 59. Okey, ini. Lepas tu seterusnya 60. Kira lagi 5. Dengan saiz selang kelas 5 bermula dari 60. Macam itulah ya untuk kita melengkapkan selang kelas untuk markah ini. Sebabnya selalunya masa exam diberi satu je yang bahagian atas ni. Yang lain pelajar kena buat sendiri. Okey. Sekarang ini untuk melukiskan histogram, jadi kita perlukan tambahan dua lagi table dekat sini, iaitu kolom sempadan bawah dan juga sempadan atas. Dua kolom ini perlu ditambah. Jadi macam mana kita nak kira sempadan bawah dan juga sempadan atas? Contohnya ya, kalau untuk yang ini 50 ke 54 ini, okey, cikgu tuliskan dengan warna hijau ini. 50 ini nombor sebelum 50 ialah 49. Dan nombor selepas 54 ialah nombor 55. Okey, jadi cara untuk dapatkan sempadan bawah ialah 49 ni tambah dengan 50 bahagi 2. Jadi 49 tambah dengan 50, iaitu ni tambah dengan ni, sama dengan bahagi 2. Jadi kita dapat 49.5. Jadi kita tulis di sempadan bawah. Untuk sempadan atasnya, yang ini ialah yang hujung sebelah sini, iaitu had atas ini, kita campurkan dengan nombor yang selepasnya. 54 tambahkan dengan 55. Okey, jadi 54 tambah dengan 55 sama dengan bahagi 2. Jadi kita dapat 54.5. Itu ialah untuk sempadan atas. Okey, begitu juga untuk yang sebelah sini. 55, nombor sebelumnya ialah 54. Dan nombor selepas 59 ialah 60. Okey, jadi untuk dapat sempadan bawah ini ialah 54 tambah 55 bahagi 2. Okey, 54 tambah 55 sama dengan bahagi 2. 54.5. Okey, dan yang sempadan atasnya sebelah sini, campurkan 59 dengan 60. 59 tambah dengan 60, okey, sama dengan bahagi 2. 59.5. Okey. Yang lain tu kalau tak nak buat pun, tak nak kira lagi pun tak apa. Cuma cikgu turunkan je. Tengok sini ya. 49.5 hingga 54.5. Lepas tu 54.5 dia tulis kat sini pula. Okey, nampak? Dia tulis kat sini. Merupakan sempadan bawah bagi kelas yang seterusnya. 54.5 hingga 59.5. Untuk dapatkan nombor dekat sini, ialah turun ini ke bawah sini. Iaitu 59.5 hingga berapa? Jadi kita tengok yang lain ni. Mana yang ada 49.5 hingga 54.5. Jadi kalau 59.5 di sini mestilah 64.5. Okey, ini tampak 49, 54. 59, 64. Okey, nak dapatkan sini ini turun ke bawah sahaja. Iaitu 64.5. Okey, yang selepas ini kita tengok sini 54.5. 54 sini 59. Kalau sini 64 sini 69. Tetapi ada 0.5 kat bawah ujung dia. Lepas tu nak dapatkan sini, ini bawa turun ke sini sahaja. 69.5 dan diakhiri dengan 59 64. Kalau 59 64. Kalau 69 tentulah dekat sini 74. Okey. Jadi kalau tak, kita kena ikut macam saya tunjuk tadi lah. Contohnya dekat sini. Kalau misalnya nak kira yang bawah sekali ni. Ini 70. Nombor sebelum 70 ialah 69.
Jadi nak dapatkan sempadan bawah ni 69 tambah 70 bahagi 2. Jadi dapat sini. Untuk dapat yang ini, yang hujung had atas ini tambahkan nombor selepasnya. 74 nombor selepasnya ialah 75. Jadi 74 tambah 75 bahagi 2 dapatlah yang ini. Okey. Jadi selesai sempadan bawah dan sempadan atas. Alright. Kemudian cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak buat histogram. Tetapi sebelum itu, kita baca dulu dekat sini skala dia. Okey, skalanya dekat sini ialah diberi paksi mengufuk ialah 2 cm kepada 5 markah dan paksi mencancang ialah 2 cm kepada 2 orang. Okey, jadi kena tahu dekat sini dia menggunakan perkataan mengufuk, mencancang. Jadi mengufuk ialah garis yang melintang, yang rata macam ni, iaitu paksi X. Jadi paksi yang mencancang ialah yang menegak. Menegak ini ialah paksi Y. Okey. Okey, cikgu dah siapkan paksi Y dan juga paksi X di sini. Paksi Y tadi ialah paksi mencancang 2 cm kepada 2 orang. Okey, setiap 2 cm ini kosong. Jadi naik 2, 4, 6, 8. Dan ia adalah mewakili untuk bilangan orang. Okey, ini orang. Ataupun bilangan pelajar. Aduh, dah salah. Jadi dekat sini bilangan pelajar. Okey, yang paksi X dekat sini ialah mewakili markah. Okey, mewakili markah dengan bilangan pelajar ini ialah untuk paksi Y. Markah ini ialah di paksi X. Jadi sini markah. Okey, jadi sekarang jadi kita buatkan iaitu tandakan dekat sini. Macam mana kita nak tandakan paksi X-nya, iaitu markah dekat sini. Kalau pun dekat paksi X dekat sini dia tulis 2 cm kepada 5. Jadi kita tak perlu buat 5, 10, 15, 20, 25. Tak perlu. Sebab kita kena ikut sahaja apa yang dah ada dekat sini. Senang. Okey. Ikut sahaja yang ada. Bermula dari yang paling kecil, 49.5. Okey, saya letak dekat sini. 49.5. Okey, setiap 2 cm tu naiklah ikut 48. 49.5 ialah 54.5. 54.5, lepas tu 59.5, kemudian 64.5, seterusnya 69.5 dan yang terakhir jangan lupa kita bermula di sini dan di akhirnya yang ini. Sebab ini yang paling besar, ini yang paling kecil. Yang paling besar 74.5 kena masukkan. Jadi yang hujung sekali ialah 74.5. Okey, dah siap kita punya skala ni. Dan dia sebut dekat sini 2 cm kepada 5. Okey, jadi sini 2 cm. Kalau kita tolakkan 54.5 tolak 49.5. Okey, jadi saya tolakkan ya. 54.5 tolak dengan 49.5. Jadi nilainya ialah 5. Jadi dia memang dah mengikut yang ditentukan, skala yang dah ditentukan dalam soalannya, iaitu 2 cm kepada 5 markah. Jadi memang 5. Kalau dari sini ke sini memang jaraknya 5. Dan untuk paksi X dekat sini, dia tak perlu bermula dengan kosong. Kalau sini 49.5, jadi bermaksud dekat sini ialah 44, 49, sini 44.5. Okey, ni 44.5, 49.5, 54.5, 59.5. Jadi ni sebelumnya bukan bermula dengan kosong. Okey, kalau kita bermula dengan kosong nanti tak cukup kita punya paksi X. Paksi Y kena mula dengan kosong, paksi X tak semestinya bermula dengan kosong. Dalam kes ini dia bermula dengan 44.5. Okey, sekarang bagaimana kita nak membuat histogramnya? Okey, ini baru buat paksinya sahaja. Okey, untuk buatkan histogramnya, jadi kita kenalah tengok di antara contohnya dekat sini ya. 49.5 iaitu dari sini hingga 54.5, dari sini ke sini. 49.5 hingga 54.5, dari sini ke sini. Yang ketinggiannya, bilangkan kekerapannya ialah 3. Ditandakan bertiga. Ini 2, ini 1, 2, 3. 3 kat sini, tinggi kat sini. Okey, lepas tu ambil pembaris. Kita buatkan dia punya kotak. Okey. Sini. Sini. Tingginya 3 mengikut dia punya kekerapan. Macam tu. Jadi setiap satu di antara sebelah bawah sebelah atas ni, ataupun setiap satu selang kelas ini akan ada satu kotak. Tapi menjadi kesalahannya kalau kita buat 50, 54 sini. 50, 54. Itu salah. Syaratnya dia mesti guna sempadan bawah, sempadan atas. Okey, kemudian yang seterusnya ialah yang ini. Yang kedua. Dari 54 hingga 59.5. Okey, 54.5, 59.5 iaitu dari sini ke sini. Ketinggiannya ialah, tengok sini, 6. Jadi ketinggian kotak yang kedua ialah ketinggiannya sampai 6. Okey.
Jadi kita naikkan 54.5 sampai 6. Yang ini 54.5, 59.5. Naik sini sehingga 6. Okey, 6. Jadi buatkan dekat sini. Okey. Itu ialah yang kedua, yang kedua, bar yang kedua. Okay, dan seterusnya yang ini 59 hingga 64, iaitu ketinggiannya ialah 8. 59 hingga 59 8. Okey, 59.5 sampai 8 sampai sini. Okey, 64.5 pun 8, 64.5 pun 8. Ketinggiannya 8. Jadi kita ambil baris, kemudian buat kotak dengan ketinggiannya 8. Okey. Macam tu. Okey. Dan yang kotak yang keempat. Ni dah siap 1, 2, 3. Okey, yang keempat yang ini. 64.5, 69.5 ialah 4. 69.5. Yang ini 69.5 4. 69.5 4 sini. Lepas tu 64.5 4, 69.5 pun 4. 69 pun 4. Okey, maksudnya dia tinggi sampai 4. Jadi buat lagi satu kotak. Sebelah sini tak payahlah sebab dah ada garis kan. Buat sebelah sini je. Tinggian dia 4. Okey, ni sambung sini. Alright. Kemudian seterusnya yang akhir, yang ini yang belum lagi. Yang tadi yang 4 ni, dah sudah. Yang ini. Yang akhir ni 69.5, 74.5, tingginya 2. 69.5 dengan 74.5 tingginya 2. Sampai sini. Okey, jadi kita ambil pembaris, buatkan ini, sambung tinggiannya 2 sahaja. Okey. Maka kita punya histogram dah pun siap. Okey, jadi kita tengok dekat sini, kalau selang kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kotaknya pun ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tak perlu kita buat palang ke loret ke, tak perlu. Memang kita biarkan kosong sahaja macam ini. Okey, kemudian tadi saya sebutkan lagi sekali sebab pelajar selalu buat kesilapan, iaitu yang mana dia tulis dekat sini tak ikut sempadan bawah, sempadan atas. Yang dia buatnya yang ini. Had bawah, had atas. Dia tulis sini 50, 59. 50, 54. 50, 54. Lepas tu 54 saya sini sampai 59 kat sini. Ada ikut macam ni. Yang benda ni. Tak boleh. Kita mesti cari sempadan bawah, sempadan atas. Setiap satu sempadan bawah, sempadan atas ni ketinggiannya 3. 54.5 hingga 59.5 tingginya 6. Macam tu. Jadi ada 5 kotak kesemuanya. Jadi itu sahaja yang berkaitan dengan histogram. Cikgu dah terangkan. Jadi jangan buat silap. Terutamanya kesilapan yang selalu pelajar buat ialah pada paksi mengufuk, iaitu paksi X dekat sini. Okey. Itu sahaja daripada cikgu. Tunggu untuk video yang seterusnya. Cikgu akan terangkan berkaitan dengan histogram juga, melukiskan histogram tetapi dengan satu lagi kaedah lain, iaitu menggunakan titik tengah. Okey, sampai jumpa lagi di video yang akan datang.